بها فايت بها تخط للأقصى. أحبك مربعي، أحبك مربعي، أحبك مربعي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر فانصرخي. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita sekali lagi saudara dapat bersama-sama untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam tafsir surah Yusuf. Dan alhamdulillah saudara, kita masih lagi membicarakan ayat yang ke-21 ini dalam surah Yusuf ini untuk kita mengambil pengajaran, periktibaran yang sangat-sangat banyak daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita menjadikan panduan dalam surah Yusuf ini sebagai panduan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Dan dalam ayat 21 ini Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwa asa an yanfa'na aw nattakhidhahu walada wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadith wallahu ghalibun ala amrih walakin aktharan nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan setelah Yusuf dijual di Mesir, berkatalah orang membeli Yusuf, iaitu Al-Aziz itu yang membeli Yusuf, dia berkata kepada isterinya, berilah dia layanan yang sebaik-baiknya, semoga dia berguna kepada kita atau kita jadikan dia sebagai anak. Dan demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir untuk dihormati dan disayangi, dan untuk kami mengajarnya, kata Allah, sebahagian daripada ilmu ta'bir mimpi. Dan Allah Maha berkuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum ini kita dah bincang dah dalam ayat 21 ini, wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi, bagaimana pembeli Nabi Yusuf di Mesir itu dia berkata kepada isterinya, apa dia kata? Akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Iaitu di sini satu wasiatlah kita lihat. Dia kata kepada isteri dia, akrimi mathwah. Satu wasiat Al-Aziz kepada isterinya, akrimi mathwah, iaitu untuk memuliakan Yusuf AS dengan menguruskan dengan baik, dalam arti kata memberi tempat tinggal yang baik. Dia tidaklah seperti hamba-hamba yang dilayan sebagai hamba, sebagaimana disebut dalam tafsir Al-Manar, bahawa bila disebut akrimi mathwahu merujuk kepada bagaimana dia dilayan bukan sebagai seorang hamba ataupun bukan sebagai seorang khadam yang selayak bagi orang yang dibelilah. Dan di sini menunjukkan betapa satu dalil apabila
diambil berat tentang perkara ataupun persoalan hal ehwal Nabi Yusuf AS, kerana Al-Aziz itu melihat bahawa pada Nabi Yusuf itu ada satu keistimewaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana akhlaknya, bagaimana dengan sifatnya yang tinggi, dan di situlah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi kebaikan kepada Nabi Yusuf itu sendiri. Walaupun dia mendapat ujian yang sangat-sangat besar, dijual sebagai hamba, tetapi Allah Ta'ala nak memberi kebaikan, nak menetapkan kedudukan Nabi Yusuf di Mesir itu dengan beliau apabila berada di tempat yang sangat hebat, orang kata di bawah jagaan Perdana Menteri, iaitu yang orang yang paling rapat menguruskan pentadbiran raja pada waktu itu. Saudara yang berrahmat Allah Ta'ala sekalian, dan kalau kita tengok juga bagaimana begitu sekali yang diambil berat itu oleh Perdana Menteri tadi, dia kata apa? Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Satu perkara lagi, iaitu dia kata apa? Semoga dia berguna kepada kita atau kita jadikan dia sebagai anak. Makna menteri itu kata, Perdana Menteri itu dia kata semoga Nabi Yusuf ini bermanfaat bagi kita dalam urusan peribadi, apabila dia dilatih mengurus dan mengetahui sumur-sumur atau cara pengeluaran atau dalam urusan negara yang umum contohnya. Jadi makna di situ dia nampak menteri ini nampak tanda-tanda kecerdasan dan kecerdikan yang jelas pada wajah Nabi Yusuf. Di situlah dia kata moga-moga dia bermanfaat kepada kita, ataupun au nattakhidahu walada, atau kita ambil dia, mengangkat dia sebagai anak kita. Maknanya dia mendapat kedudukan yang baiklah di samping harta, kemuliaan kita dan sebagainya apabila dia matang, dia dewasa kelak. Jadi pada ayat ini disebut oleh Imam Al-Maraghi dalam kitab tafsir beliau, menyatakan bahawa dalam ayat ini mempunyai dua maksud, iaitu dalam ayat asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, moga-moga dia bagi manfaat pada kita atau kita ambil dia sebagai anak. Ada dua maksud ataupun dua pengajaran kita boleh lihat. Yang pertamanya ialah Al-Aziz itu seorang lelaki yang mandul, makna tak dapat anak. Satu. Yang kedua, dia seorang yang benar firasatnya, bahkan berfikiran tajam. Ini dikuatkan apabila dengan hanya melihat kesempurnaan bentuk tubuh Nabi Yusuf dan akhlaknya, dia membuat kesimpulan bahawa dengan pergaulan yang baik, kawan-kawan yang berakhlak mulia, pendidikan yang teratur, semua itu akan menyempurnakan bakat pembawaannya. Jadi di situ menunjukkan bahawa dia ni orang yang boleh dipercayai dan dia ni orang yang baik. Itu yang pandangan daripada Al-Aziz itu sendiri. Jadi dilihat di sini bahawa itu antara perkara-perkara Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan begitu keadaan Nabi Yusuf AS dimuliakan seumpama itu. Dan makna asa an yanfa'ana, mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita. Maksud dia sebagaimana yang disebut dalam kitab tafsir menyatakan bagaimana maksudnya itu ialah Al-Aziz itu dia melihat bagaimana Nabi Yusuf ini dia boleh melaksanakan beberapa pekerjaan. Dia nampak boleh buat kerja, terutama kerja-kerja yang dalam negara sebagaimana dibuat oleh Perdana Menteri itu. Sebab apa? Sebab dilihat bagaimana ada kecerdikan yang khusus kepada Nabi Yusuf AS. Au nattakhidahu walada, ataupun kita ambil dia sebagai anak, iaitu dalam keadaan dia tak ada waris, dia tak ada anak. Di situlah pandangan yang kita sebut tadi, ada pandangan kata mandul itu, tak ada anak. Jadi kurang-kurangnya dia melihat Nabi Yusuf itu boleh jadikan sebagai anak yang boleh mewarisi segala apa yang dia adalah dari sudut pekerjaan dia ataupun dari sudut harta dia, kedudukan dia dan seumpamanya. Dan di sini juga kita dapat melihat bagaimana harapan Aziz itu kerana dia tak ada anak, dan sebagaimana diriwayatkan bahawa memang dia lah mandul, kerana juga satu hikmah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih pentingnya. Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki satu hikmah yang sangat besar, iaitu Nabi Yusuf AS diambil berat dengan begitu tinggi. Dan inilah sesuatu hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sedemikian, berbanding dengan saudara-saudara Nabi Yusuf yang melemparnya, buangnya dengan harapan dia tak dapat keistimewaan daripada bapaknya, jauh daripada, maknanya maka kerana iri hati dengki itu, tapi akhirnya rupa-rupanya ada kebaikan yang terdapat daripada pembuangan Nabi Yusuf AS itu. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dan kita sebut juga bagaimana pandangan-pandangan ulama menyatakan Al-Aziz itu merupakan orang cerdik juga, kerana dia mempunyai firasat yang begitu benar, yang begitu tepat. Dia hanya melihat kepada keadaan Nabi Yusuf
akhlak Nabi Yusuf, dia sudah dapat mengetahui cerdiknya Nabi Yusuf itu. Maka dengan sebab itulah dia mengambil barat terhadap Nabi Yusuf dengan begitu sekali. Saudara yang dirahmati Allah, dan ini satu hakikat. Kalau kita lihat tentang firasat ini, sebenarnya firasat ini dibincangkan. Dalam Islam ada persoalan firasat. Kerana firasat itu merupakan sebenarnya satu cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala pancarkan dalam hati seseorang hamba untuk membezakan di antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang tipu dan seumpamanya. Maka itu firasat. Dan sebenarnya firasat ini, kalau kita tengok perbincangan-perbincangan para ulama yang membincangkan tentang firasat, mereka menyatakan firasat ini sebenarnya dia datang daripada kekuatan iman. Dia bukan makna orang pakai teka macam tu je. Dia berbeza. Ittaqu firasatal mu'min itu, iaitu firasat orang mukmin itu satu firasat yang benar. Maka para ulama menyatakan bahawa firasat itu dia datang daripada kekuatan iman. Maka dengan sebab itu, sesiapa yang kuat iman dia, maka lebih kuatlah firasatnya. Maka disebut oleh Amru bin Nujaid, dia kata, sesiapa, sebenarnya firasat ni bukan semua orang, dia kata sesiapa yang menjaga pandangan mata dia daripada melihat benda-benda yang haram, yang menjaga nafsu diri dia daripada syahwat, yang sentiasa mengimarahkan batinnya, jiwanya dengan rasa muraqabah. Makna muraqabah ni rasa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi, dan zahirnya bittiba'is sunnah, zahirnya fizikalnya, luarannya dia mengikut sunnah Nabi, batinnya rasa pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di samping itu wa ta'awwada aklal halal, maka dan dia juga selalu memastikan makanannya itu daripada sesuatu yang halal sahaja. Maka orang seumpama inilah tidak salah kalau firasat-firasatnya biasanya firasat yang benar. Maka itu yang disebut tentang firasat. Dan di sinilah kehebatan firasat Al-Aziz. Firasat Al-Aziz ini, yang mana beliau punya firasat beliau tentang Nabi Yusuf AS itu menyatakan seolah-olahnya Nabi Yusuf itu seorang yang memang pilihan yang tepat. Jadi sebagaimana juga yang dikeluarkan oleh Ibn Jarir dan juga daripada Ibn Mas'ud yang pernah kita sebut sebelum ini, yang menyatakan bahawa yang paling tepat firasatnya ada 3 orang, iaitu Al-Aziz ketika mana dia firasat tentang Nabi Yusuf. Yang keduanya adalah seorang wanita yang dia meminta ayahnya ataupun anak Nabi Shu'aib lah, minta ayahnya untuk mengambil Nabi Musa AS sebagai pekerja. Dan yang ketiganya Sayyidina Abu Bakar yang memilih Sayyidina Umar sebagai penggantinya. Itu antara yang disebut tentang bagaimana firasat yang wujud, yang ada, yang paling hebat firasat mereka. Apapun saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka bila begitu kehidupan Nabi Yusuf ini bertukar serta-merta. Sekarang ini Nabi Yusuf dia telah berada di satu tempat yang hebat. Dia tidak lagi berada di pasar-pasar dijual sebagainya, tetapi dia dibeli dan juga berada di, boleh kita kata, tempat istana lah, atau rumah Perdana Menteri tersebut sudah tentulah dengan rumah yang cantik, yang elok dan sebagainya. Yang di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Yusuf setelah baginda dibuang oleh saudaranya sendiri. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka di sini juga menunjukkan bagaimana ini semua merupakan perencanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perencanaan walaupun Nabi Yusuf sebagai hamba, tapi akhirnya dimuliakan sehingga diarahkan kepada isteri Perdana Menteri itu untuk melakukan yang terbaik, ataupun sehingga nak diambil sebagai seorang anak, ataupun kita sebut sebagai anak angkat. Maka itulah sesuatu keadaan Nabi Yusuf yang berada di Mesir, yang Allah sebut seterusnya dalam ayat ini juga, iaitu ayat 21 juga Allah Ta'ala sebut wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard, dan begitulah kata Allah Ta'ala, demikianlah cara kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir untuk dihormati dan disayangi. Allah Ta'ala sebut di sini, maknanya dalam tafsir Al-Marghi menyatakan dengan cara pengendalian seperti itu Allah berikan pada Nabi Yusuf kedudukan yang tinggi di Mesir, yang bermula daripada belas kasihan dan harapan Al-Aziz kepada dirinya. Itu mula-mula Allah Ta'ala yang merencanakan, mana semuanya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka terjadilah peristiwa yang dialami oleh baginda di rumah Al-Aziz, yang kemudiannya diikuti di dalam penjara. Kesemuanya menjadi sebab sehingga baginda berkenalan dengan pemberi minum raja, bahkan seterusnya
berkenalan dengan raja. Maka itu step by step yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Nabi Yusuf AS. Cara Allah Taala mengukuhkan kedudukan Nabi Yusuf itu dengan disayangi oleh Perdana Menteri. Kemudian ada ujian pula. Apa ujian nanti kita akan bincang pada seri yang akan datang, insya-Allah saudara. Ujian Nabi Yusuf AS. Kemudian ujian dalam rumah. Kemudian ujian di penjara kan. Kemudian ujian lagi, last kali sampailah baginda Nabi Yusuf AS diberi kedudukan yang sangat istimewa apabila berkenalan dengan raja dan seterusnya menjadi Perdana Menteri atau Menteri Keuangan untuk menjaga Mesir pada ketika itu. Jadi saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu yang Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana Allah Ta'ala memberi kedudukan yang istimewa, iaitu kepada Nabi Yusuf AS. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wil hadith. Dan seterusnya juga Allah Ta'ala menyatakan bahawa dan seterusnya Allah mengajarkan kepadanya sebahagian daripada ilmu takbir mimpi. Bagaimana keadaannya saudara? InsyaAllah untuk mengetahuinya kita akan sambung pada seri yang akan datang biiznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk kali ini sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembah Kelang 91.5 FM. Negeri Sembilan 102.7 FM. Di Melaka 89.5 FM. Johor Bahru 106.2 FM. IKIM FM, pilihan utama anda. Konsert religi terhebat 2015, Opik Live Acoustic Concert akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, Tangisan itu dari sebab dan Lah Ahmad. Sallallahu ala Muhammad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya. Wah, istimewa pula cara sambutan Hari Pekerja tahun ni, bos. Apa pun, terima kasihlah bagi kami peluang hadir program ni. Yelah, dah lama saya fikir macam mana nak menghargai sumbangan staf kita. Tiba-tiba pula ada program macam ni. Program ni bukan saja untuk pembangunan kerjaya dan kepentingan syarikat, tapi baik juga untuk kehidupan kamu semua dan ummah secara amnya. Jadi saya rasa inilah masa untuk berikan sesuatu yang bermakna dan boleh memberikan inspirasi dan motivasi sepanjang hayat kepada semua orang yang terlibat. Semoga pengalaman berbengkel ini menjadi kenangan manis kepada semua dan meningkatkan lagi kemajuan organisasi kita. Sertai kami membangunkan kerjaya anda dengan menyertai Bengkel Al-Quran Inspirasi Kerjaya, Anjuran Pusat Perundingan Dana Teknik IKIM PPLI, 6 hingga 7 Mei 2015 di Ceringin Hills Convention and Spa Resort, Janda Baik. Untuk pendaftaran, hubungi talian 03-6204-6325 atau SMS nama anda ke 016-279-6410 atau 012-7176-200. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Saudara muslimin dan muslimat, sesungguhnya Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Mohonlah kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya ia adalah sangat berat, melainkan ke atas orang-orang yang khasyuk. Saudara, dengan memohon pertolongan kepada Allah,
tetapi tidak diikuti dengan solatnya, maka seolah-olah mencurahkan air tetapi tiada gelas yang menantinya. Seolah-olah memohon pertolongan kepada Allah, dan Allah Maha Baik akan menolong kita. Tapi bagaimana mungkin pertolongan itu akan sampai kepada kita jikalau kita tidak menyediakan wadah, yakni bekasnya. Seperti mana yang kita katakan, air yang dituang, jikalau ada gelasnya, maka insya-Allah kita dapat meneguk dan menghilangkan dahaganya. Tetapi air yang dituang tidak ada gelas yang menantinya, sudah pasti akan jatuh ke bumi dan tidak dapat mengambil manfaat daripada air tersebut. Maka itulah salat, saudara sedang pendengar, sebagai wadah untuk menerima bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salatlah dan bersabarlah, insya-Allah bantuan Allah akan datang. Terima kasih kepada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM pilihan utama anda. Inspirasi jam ketiga diteruskan lagi untuk waktu ini bersama saya DJ Irwan hinggalah jam 10 malam nanti. Untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi 8.31 minit melangkah ke udara azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di IKIM FM pilihan utama anda mengucapkan kepada anda selamat menunaikan solat fardu Isya walau di mana jua anda berada. Kita ikuti terlebih dahulu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim, bermula dengan surah Al-Fatihah dan ikuti surah Al-Baqarah ayat 75 hingga ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من
كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق
الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا الله. Amboi cik abang, khusyuknya. Ada info pasal wakaf Selangor Muamalat ni. Banyak projek kebajikan yang telah dilaksanakan hasil daripada kutipan wakaf. Ada projek hemodialisis, rawatan percuma melalui klinik bergerak ke desa dan banyak lagi. Alhamdulillah bang, tak rugi kita berwakaf dengan wakaf Selangor Muamalat setiap bulan. Bayangkan satu hari nanti, wakaf Selangor Muamalat boleh bina hospital wakaf atau sekolah wakaf. Ramai orang susah boleh dibantu. Tapi semua orang kenalah menyumbang sebab projek-projek ni perlu dana yang besar. InsyaAllah yang. Bantulah mereka yang lebih memerlukan, semoga mendapat pahala yang berterusan. Sumbangan anda amatlah dihargai. Layari www.muamalat.com.my atau hubungi 1300 88 8787. Azan Isya ini dibawakan khas oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad, perbankan untuk semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Azan Isya itu tadi dibawakan khas oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad, perbankan untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceria nampak? Ingat lagi wakaf Selangor Muamalat? Ingat, kan dulu kita sama-sama berwakaf di Bank Muamalat. Ada apa? Kalau kamu nak tahu, wakaf Selangor Muamalat kini telah laksanakan pelbagai projek kebajikan hasil daripada kutipan wakaf. Sumbangan mesin dialisis, alat-alat keperluan untuk sekolah, hospital dan juga rawatan percuma melalui klinik bergerak ke desa dan banyak lagi. Oh iya ke? Alhamdulillah, tercapai impian kita. Kali ni aku nak berwakaf secara berterusan melalui arahan tetap. Aku dengar Bank Muamalat tidak kenakan charge untuk transaksi ni. Elok sangatlah tu. Semoga amalan kita diterima Allah. Sumbangan anda amat berharga kepada mereka yang menerimanya. Layari www.muamalat.com.my atau hubungi 1300 888787. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku. Sahut Nabi, janganlah engkau marah. Kemudian ia mengulangi beberapa kali. Sabdanya, janganlah engkau marah. Riwayat Bukhari. Diriwayatkan pada satu hari, sekumpulan sahabat yang turut disertai oleh Sayyidina Hassan bin Thabit, penyair hadrat kenabian radhiyallahu anhum ajma'in, melihat junjungan agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Kedatangan baginda dengan seri wajahnya yang bagai mentari, beserta kehebatan dan keindahan yang amat mempersona itu, telah menarik kekaguman para sahabatnya, hingga kesemua mereka bangun berbaris mentakzim kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu segala hamba yang tawaduk. Lalu apabila menyaksikan para sahabat bangun menyambut kedatangannya, baginda pun bersabda kepada mereka, "Duduklah tuan-tuan sekalian, duduklah. Janganlah bangun untukku. Barang siapa yang suka orang lain bangun untuknya, maka dia menempah tempat di neraka." Maka duduklah para sahabat, melainkan Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu yang tetap berdiri. Apabila sampai kepada mereka, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai Hassan, apakah yang menahanmu dari duduk setelah semua mendengar perintahku tadi?" Sayyidina Hassan pun meminta izin menjawab, lalu diperkenankan baginda. Maka beliau pun mengungkapkan dua bait syair. Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala fala yaqumu. Berdiri menyambut kedatangan yang mulia adalah fardu atas diriku, dan meninggalkan yang fardu itu bukanlah satu jalan yang lurus.
Takjubnya aku kepada orang berakal faham, ketika melihat keindahan ini, dia tidak bangun berdiri. Mendengarkan itu, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan tidak menyalahkan perbuatan Sayyidina Hasan radhiyallahu an. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من ثغاب أهشاه وطوى تحت الهجارة كشحا مترف الآدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورات من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قولي له منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Lepasan SPM dan O-Level, mulakan langkah anda ke arah pendidikan ke luar negara melalui Intech Education College, sebuah kolej persediaan dahulu dikenali dengan KPP atau PPP. Mohon sekarang di www.intech.edu.my, www.intec.edu.my atau hubungi 03 5522 7000, 03 5522 7000 untuk maklumat lanjut. Raikan 30 tahun kecemerlangan bersama Intech Education College. Abang, susu kambing Tok Ali lah. Abang tahu, dah lebih 6 tahun di pasaran. Susu kambing Tok Ali adalah keluaran Muslim dari kilangnya sendiri. Mendapat pengesahan halal JAKIM dan pensijalan mesti dari KKM. Sesuai untuk ibu mengandung dan seisi keluarga. Sedap sangat, lemak berkrim, tak hamis. Nenek dan atuk pun suka. Memang, jimat berkualiti dan sedap. Ejen susu kambing Tok Ali diperlukan. Hubungi 019-229-3025, 019-229-3025 atau website www.csm2u.com.my. Ingat susu kambing, ingat Tok Ali. Setiap impian bermula niat. Menunggu detik menyusun langkah berhemat. Bayangkan semerbak bakti berjalur budi ditabur, berkembang mekar di jiwa, tumbuh pada keteguhan luhur. Begitu bersinar degup pertama, menjengah rentak zaman, menebar kasih merata. Ilham dan iltizam dihantar suara meresap ke sukma, menyulam hasrat selemut sutra pada alunan Seri Dewangga. Dikerahlah segala keringat kudrat, mengumpul permata, menyaring pati timur dan barat, mengentalkan himpun komitmen bersalut berkat. Segala tersaji beracuan ibadah, berlidah kalam berpaksikan kiblat. Tahun beralih mendewasakan diri, mantapkan harapan, menjengah upaya menuai janji. Mesra dipupuk pada simpul silaturahim, desa ke desa. Ramah bersambut pada tulus penerimaan, menyelinap kota ke kota. Maka dirangkumkanlah perjalanan dekad dengan tunduk syukur, meredahi rintangan selirat berselirat. Seperti awal mula demikian, usia ini terlalu ingin menebarkan restu. Bersama sari amal nyanyi terharu dari kesturi bersulam wangi nawaitu. Wahai tahun-tahun di hadapan yang asyik lagi segar, pasti tersaji janji indah, terisi sesuci pagi dan embun sejuta mawar, buat menjernihkan danau hidup, menyantunkan wajah keinsanan, genggam kental azam mempelangikan ketakwaan, saujanakan ufuk keimanan. Sajak bertajuk Merentas Dekad, dedikasi kepada IKIM FM
Sempena 10 tahun kejayaan. Hasil nukilan Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin, Universiti Putra Malaysia. Dunia dicipta untuk memenuhi keperluan, bukan keinginan manusia. Orang beriman cukup dengan yang sedikit, manakala yang kufur tidak akan puas sekalipun dengan yang banyak. Mana kita nak rasa bersyukur? Bila kita rasa ada nikmat dan ada kelebihan, barulah kita syukur. Kalau kita rasa kurang saja, kita tidak akan bersyukur. Jadi bila kita ada rasa bersyukur, inilah yang dikatakan law of gratitude. Carta IKIM FM kini kembali dengan musim baru tahun 2015. Kini dikenali dengan nama Carta Nasyid IKIM FM. Bersiaran setiap Sabtu 10.15 minit pagi dan ulangan setiap Ahad 10.15 minit malam. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Lapan 8.51 minit malam. Terima kasih kepada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Nantikan sebentar lagi tepat jam 9 malam kita bawakan siaran ulangan Hayya bil Arabiyah terbitan Munajat Jasman bersama dengan Dr. Azlan Syaiful Bahrum, dan insyaAllah disusuli pula 9.15 minit malam bersama untuk rancangan Khazanah Ilmuwan bersama Encik Muhammad Azham Ahmad dan terbitan Ahmad Nazri Mat Yusof. Pastikan terus setia bersama kami untuk dua program ilmiah yang akan kita bawakan sebentar lagi. Jam terakhir dalam Inspirasi edisi hari Jumaat bersama saya DJ Irwan, waktu ini di IKIM FM, pilihan utama anda. Raif, sebentar lagi Dream, waktu ini berhibur seketika bersama dengan Akil Hai. Andai esok di IKIM FM, pilihan utama anda. Terdetik seketika, terjentik rasa jiwa. Seandai sampai masa kepergianku, sesaat tak ditangguhnya, dimanapun berada, terlalu lama ku terlupa. Khilaf yang tak tertanggung, jahil tak terbendung, telah ku cuba menyucinya dalam sedar, dalam pasrah terampunkan segala dosa, diambang siksa. Anjay esok tiada lagi, esoknya untukku, bersediakah aku mendepaninya. Andai esok tiada lagi, esoknya untukku, cukupkah bekalanku menuju ke daerah abadi. Andai esok tiada lagi, esoknya untukku, beranikah aku menurutinya. Oh, andai esok tiada lagi, esoknya untukku, sempurnakah amalku menghadap Sang Pencipta yang satu. Sungguh aku takut hadapinya, aku takut tahu payah, namun janji itu pasti datang nanti. Allah Maha menguasai, Maha mengetahui, Maha menyayangi. Andai esok tiada lagi, esoknya untukku, bersediakah aku mendepaninya. Oh, andai esok tiada lagi, esoknya untukku, cukupkah bekalanku menuju ke
I've been dreaming of this world, won't you come along and dream with me? It's picture perfect in my mind, oh how I wish it would be real. Oh, real. No one living on the streets or digging for a bite to eat. And pain and hunger are nothing but a memory. Let's dream to make it real. Dream your biggest dream. If we dream enough together, we can make it real. And lend a helping hand. What we keep won't mean anything once we're gone. No abandoned women struggling hard, trying to make ends meet. No more missing fathers for the sons to be left all alone crying. Oh, crying. Elders and children are all cared for lovingly. No one falling through the cracks of government bureaucracy. Let's dream to make it real. Dream your biggest dream. If we dream enough together, we can make it real. And lend a helping hand. What we keep won't mean anything once we're gone. Too many times I've walked through these streets, wondering where we went wrong. Our hands alone can feel so helpless and weak, but surely with yours they'll be strong. Our problems and fears will soon disappear. If we try hard enough, they'll all be gone. Brothers and sisters, it takes each of us. Together we can overcome. We shall overcome. Whoa.